Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Pendengar Misteri Jam 12, kisah yang pertama ingin saya bacakan kepada anda ini adalah pengalaman kisah yang diceritakan datang daripada seorang ayah, seorang suami. Namanya Abdullah, ataupun kata beliau, Kesi boleh panggil saya Dola. Peristiwa yang saya nak ketengahkan adalah sesuatu yang saya rasa boleh diambil iktibar. Pengalaman ini berlaku dalam rumah saya, berkenaan dengan anak gadis saya yang berusia 7 tahun. Dia tidur seorang diri dalam biliknya. Saya ada 3 orang anak. 2 lelaki dalam satu bilik. Anak perempuan saya tidur seorang diri dalam satu bilik, dan saya dengan isteri satu bilik. Pada usia yang agak muda, kami telah pun melatih anak-anak supaya jangan tidur dengan kami dan tidur di bilik masing-masing. Pada waktu itu, baru-baru itu, sekitar umur ataupun usianya pada waktu itu 7 tahun, memberitahu isteri dia takut nak cakap dengan saya. Saya akan marah. Dia beritahu isteri yang dia tak nak tidur dalam bilik, dia takut. Isteri beritahu saya. Saya kata kalau takut tidur buka lampu. Tapi tetap, kata isteri, beberapa hari kemudian pun dia mengadu. Mengadu kepada saya, kepada isteri, yang dia takut. Takut nak tidur dalam bilik seorang diri walaupun tidur dengan lampu dinyalakan. Saya akan marah bila isteri cakap, "Bang, Anissa takutlah bang tidur sorang-sorang. Kasihlah tidur dengan kita, Awak ni senang sangatlah awak berhala dengan anak. Ini kita dalam rumah. Kita selamat dalam rumah ni. Takut tu perasaan sendiri. Awak kasihlah dia naik muka nanti. Tak boleh. Biar dia belajar."
Kalau tak, biarlah saya tidur. Awak jangan nak tidur dengan anak. Tujuan saya nak didik dia berdikari, tidur seorang. Kalau dari kecil sampai dia besar nak berkepit dengan mak bapak, macam mana kita nak tidur? Dan saya memang tak layan, Casey. Saya, pada pandangan saya, semua mesti berdikari. Jangan nak tidur dengan mak, dengan bapak, nak menyelit. Jadi, pada suatu hari, isteri saya beritahu, "Bang, Anissa cakap dia tak boleh tidur sebab malam-malam dekat tingkap dia nampak ada orang." Awak percayalah cakap dia. "Anissa!" "Sudahlah bang, sudahlah. Anissa!" Anak saya masuk dalam bilik, saya marah. Saya kata pada anak saya, lagi sekali saya dengar dia komplain dekat mak dia beritahu mak dia yang dia takut, dia nampak tu, dia dengar ni, saya akan suruh dia tidur dekat ruang tamu dalam gelap seorang diri. Terdiam anak saya. Pendengar Misteri Jam 12, dia tetap beritahu mak dia. Saya tahu. Tapi mak isteri saya tidak beritahu berita itu kepada saya. Sampaikan ketika saya dengan isteri tengah tidur, saya terdengar waktu malam anak saya menangis dekat bilik sebelah. Saya bangun dengan isteri, buka pintu, tengok dia terbaring atas katil. Lampu terang, Casey. Isteri saya menghampiri anak, peluk dia erat-erat. "Nisa, ibu kat sini. Mak kat sini, jangan nangis. Nisa, mak kat sini." "Ni apa ni nangis? Apa ni nangis?" Pendengar Ria 897. Saya pada malam tu rasa kesian juga. Tapi saya nak kena buktikan anak saya. "Okey Anissa, hari ini, esok dengan lusa, 3 hari berturut-turut, Anissa dengan mak tidur dalam bilik. Tidur dalam bilik bapak. Hari ni, malam esok, malam lusa, bapak akan tidur dekat bilik Anissa. Tengok, tak ada apa-apa yang perlu ditakutkan. Ini semua all in your mind." Marah saya kepada anak saya, Casey. Pendengar Ria 897, malam tu, anak saya tidur dengan isteri dalam bilik kami. Saya tidur dalam bilik anak gadis saya. Tidur nyenyak sampai ke pagi. Bangun, tak ada apa-apa. Ini semua adalah permainan minda, Casey. Malam kedua, Casey, saya tidur dalam bilik anak saya. Isteri dah tidur, anak dah tidur, semua dah masuk tidur. Waktu tu jam 10 lebih malam. Saya pun dah masuk tidur. Saya dengar bunyi orang ketuk. 2-3 kali dia tok, 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 tok. Pada mulanya saya ingatkan pintu bilik diketuk. Saya pun bangun, buka pintu bilik. Tengok tak ada orang dekat luar. Tutup balik pintu, dengar lagi. Dan bila saya dengar dengan jelas, bunyi itu bukan bunyi pintu bilik. Saya pun pandang dekat tingkap. Terperanjat saya, Casey, dekat tingkap. Saya nampak macam ada orang. Susuk tubuh, bentuk tubuh, rambut tutup muka, dekat tepi tingkap. Kadang-kadang dia menjelma, kadang-kadang dia hilang. Jadi saya ni dalam keadaan gelap. Saya tenung dan renung lama, Casey, dekat luar. Dia macam main sembunyi-sembunyi dekat tepi tingkap. Saya cuba pejam mata, baca bismillah, bunyi lagi. Saya buat bodoh. Kuatkan semangat, lelapkan mata, tak ambil kisah.
Tapi bulu rumah meremang ni. Tidur sampai ke pagi. Hari yang ketiga, saya tidur dengan dalam bilik seorang diri, bilik anak saya. Anak saya masih tidur dengan isteri. Saya cuba tidur, dah masuk bilik semua. Kali ini saya tutup tingkap dengan langsir. Kemudian isteri saya, sebelum masuk tidur, singgah sebentar. Tengok saya, "Bang, abang tutup langsir? Tak pernah pun abang tidur tutup langsir." Isteri saya ni cuba bergurau dengan saya, tapi dia tak tahu hakikatnya yang semalam sesuatu berlaku. "Abang takut ke?" "Hihihi," ketawa isteri. "Awak jangan buat macam tu depan anak. Dah, saya nak tidur. Tutup pintu." Isteri pun tutup pintu. Saya tidur dalam gelap. Lampu bilik tutup. Bilik tu menjadi gelap sebab tingkap pun saya tutup. Jadi bila bilik dah terlampau gelap, sebelum ni kalau tutup lampu pun setidak-tidaknya Casey ada lampu cahaya bulan yang masuk menerusi tingkap. Sekarang tingkap bilik dah tutup dengan langsir. Bilik tu menjadi gelap gelita. Saya ni pula tak boleh buka lampu untuk tidur. Dan dalam bilik anak saya cuma ada lampu bilik saja. Lampu malam, lampu table lamp tak ada. Terpaksa tidur dalam gelap. Tengah tidur Casey, saya dengar bunyi sesuatu yang melirit dalam bilik tidur anak saya. Saya diam lagi, pejam mata dan cuba nak tidur. Bunyi itu datang lagi. Saya buka mata, duduk dekat katil, tengok sekeliling tak nampak apa-apa, tapi dengar suara bulu rumah meremang. Saya pun cakap, "Aku tak kacau kau, kau jangan kacau aku." Rupa-rupanya betul lah anak aku cakap. Tak apa. Urusan kau apa datang kat sini? Bangun. Saya buka lampu. Saya paksa diri saya untuk tidur sampai ke pagi. Keesokan paginya, saya tak bercakap dengan isteri tentang apa yang berlaku. Malah, bila rumah dah kosong, saya sebenarnya menjemput seorang kawan saya yang merupakan pakar dalam hal-hal berkaitan dengan makhluk halus. Datang dekat rumah, dia tengok bilik-bilik lain, rumah, ruang tamu. Dia mula pagar dan menghalau apa jua yang ada dalam rumah. Casey bila dia tengah jalan satu sudut dekat ruang tamu, kemudian dia pergi dekat dapur, kemudian dia pergi study room, dia tengok store room, dia tengok bilik anak lelaki saya, dia tengok bilik saya, kemudian dia masuk bilik anak gadis saya. Bilik anak gadis dia masuk. Katanya, "Wah." Apa yang wah? Kau tak rasa ke bilik ni panas? Bilik yang lain okey. Ni bahang ni. Saya terdiam. Kenapa Tak tahu pula. Tapi ada benda kat sini. Bahang ni. Panas ni. Bilik siapa ni? Anak perempuan aku. Teman saya masuk. Baca. Teman saya kata, "Ini satu hari tak boleh jalan. Kena datang 2-3 kali. Kau jangan kasih anak kau tidur sini Bila malam tiba, anak saya dah rasa sedih. Anissa rasa sedih sangat. Sebab itu malam yang ketiga dia nak kena masuk dan tidur dalam biliknya. Saya pun bersuara, "Anissa, tak apa. Mulai hari ini Anissa tidur dengan bapak dengan mak. Bilik tu tak payah tidur dulu Anissa terus lari, peluk saya, cakap thank you bapak. Masuk dalam bilik, tidur nyenyak sampai ke pagi.
Malam-malam tengah tidur, isteri tidur, anak tidur, isteri saya tak tahu apa. Dekat sebelah kisi, bunyi ketuk-ketuk. Saya dapat lihat daripada celah bawah pintu, lampu bilik sebelah bermain kelap-kelip kisi beberapa kali pada malam tu. Tidak pasti punca datang dari mana. Akhirnya teman saya datang dan cuba lagi, dapat halau benda tu keluar. Jadi begini kisi. Bila tanya teman saya untuk berikan penjelasan kenapa tiba-tiba ada dalam rumah aku, katanya bila saya paksa anak gadis yang takut tidur seorang, yang takut semangatnya rendah, makhluk ni akan lalu depan rumah, depan pintu, dekat tingkap. Dia akan lalu terbang, kita tak nampak. Jadi bila anak tengah takut, dia beri kesan, sini ada budak takut. Dia pun datang dekat, budak ni seorang takut. Jadi dia masuk, dia ganggu, dan dia terus duduk dalam rumah tanpa saya sedari. Sebab tu kata teman saya, dalam rumah ni kenalah sembahyang, azan, baca Quran. Jadi dengan itu ia membalas balik rasa takut tu oleh kerana rumah ni dipagar dengan bacaan-bacaan, dengan solat. Benda ni datang pun tak boleh masuk. Dia pun takut nak masuk. Sebabnya dilindungi oleh malaikat-malaikat. Saya terdiam. Sejak malam tu saya akur. Saya banyak salah. Tak boleh paksa kisi. Nasib baiklah saya sedar cepat. Kalau tidak, mungkin anak saya akan jadi mangsa gangguan dan rasukan. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedengarkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Itu kisah yang dikongsi sama. Terima kasih pada pendengar kita yang ketengahkan Cik Abdullah ataupun Cik Dolah yang rasa beliau patut kongsi dan sama-sama meraih manfaat daripada pengalaman beliau. Terima kasih pada Cik Dolah. Apa kata anda dengan kisah yang pertama awal tadi? Yang ini kisah yang seterusnya. Ini daripada Hamimah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya adalah pendengar rancangan Misteri Jam 12 dan saya adalah pendengar berasal dari Shah Alam, Malaysia. Hati-hatilah kalau kita mendengar suara seperti orang beri salam. Jangan kita menjawab tanpa kita melihat siapa yang ada di hadapan pintu rumah kita yang memberi salam. Inilah yang terjadi pada diri saya. Terpulang pada semua, nak percaya ataupun tidak, pengalaman yang menghantui saya pada waktu itu. Saya ni tinggal di Shah Alam Seksyen 7. Pengalaman saya yang tak dapat saya lupakan ini ketika saya berada di ruang tamu di rumah saya, di ruang tamu. Ini merupakan sebuah kondominium di Shah Alam Seksyen 7. Tengah duduk menonton TV, suami saya waktu tu belum pulang dari luar. Dia keluar seketika dan dalam rumah tu hanya saya seorang saja yang tinggal. Saya tidak mempunyai cahaya mata. Saya cuma ada 2 ekor kucing sebagai teman. Jadi bila suami keluar, itulah teman saya, 2 ekor kucing saya. Waktu tu saya tengah duduk dekat ruang tamu. Pintu ruang tamu tutup. Saya terdengar seperti suara orang beri salam pada waktu itu dan saya ingatkan suami saya yang beri salam. Pintu tutup, tak nampak orang dekat luar. Saya dengar dengan jelas pada malam yang disebutkan. Assalamualaikum. Saya dengar seperti orang beri salam. Saya pun jawab, Waalaikumsalam. Kemudian masih lagi menonton TV. Tetapi pintu rumah tak dibuka. Kalau suami balik, takkan dia tak buka pintu Saya pun bangun dari tempat duduk, tengok daripada celah tingkap kalau ada sesiapa di luar rumah.
ternyata tidak ada seorang pun yang ada di luar rumah saya. Siapa yang beri salam tu? Tak apa, saya balik tempat duduk di sofa, saya duduk dan terus menonton TV. Sambil tu saya mesej suami, "Abang dekat mana?" Suami belum reply. Tengah duduk lagi, 2 ekor kucing yang berada di atas sofa. Seekor dari kucing tu lompat ke atas lantai, jalan perlahan-lahan. Kemudian dia duduk depan pintu, memandang ke arah pintu, dan saya dengar sekali lagi bunyi, "Assalamualaikum." Kali ini saya tak jawab. Kucing saya tengok pintu, dia mula membuat suara seolah-olah nak bergaduh dengan sesuatu yang ada di sebalik pintu rumah saya. Pendengar Ria 897. Saya memanggil kucing saya. "Bobby, Bobby, sini. Bobby." Bobby tidak bergerak. Seekor lagi kucing dari atas sofa turun ke bawah, berjalan dan duduk di sebelah Bobby yang sedang mengiau tak henti-henti dekat pintu rumah. Tiba-tiba saya rasa macam ada sesuatu dekat luar rumah. Saya tak berani nak buka pintu. Suami saya pun mesej. Katanya on the way, nak balik. Abang beli makan, kita makan sama-sama. Kemudian saya dengar, "Assalamualaikum." Casey, rupa-rupanya dipendekkan cerita, orang beri salam dekat kawasan kondominium rumah saya di Shah Alam Seksyen 7 adalah satu perkara yang biasa. Saya jarang berbual dengan jiran. Kebetulan saya ternampak jiran yang lalu depan rumah ketika saya nak keluar. Saya pun bertanya khabar, dia pun menjawab, kita pun bertutur berbual-bual antara satu sama lain buat seketika. Kemudian saya tanya, "Zila, aku nak tanya kau satu soalan, boleh tak?" Zila terperanjat. Kau ni, tanya je lah, kenapa perlu macam ni sekali? Kau pernah tak duduk rumah sorang-sorang? Lepas tu kau dengar orang beri salam dekat depan pintu. Pernah. Semalam, 2 hari lepas. Kata jiran saya, dia pun pernah kena benda yang sama dengan saya. Tapi aku dengar, aku tak jawab. Sebab setahu akulah, kalau orang beri salam, kita kena tengok dekat depan tu. Nampak orang tu baru jawab salam. Kalau tak, jangan. Sebab kita seolah-olah membenarkan atau mengizinkan apa jua dekat luar tu masuk dalam rumah kita. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedengarkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Semua pendengar rancangan Misteri Jam 12 yang berada di Singapura, yang berada di Malaysia, ada yang kirim kirim private message kepada saya, mengucapkan terima kasih kerana mengadakan rancangan MJ12, kerana menjadi teman pada waktu malam. Ada yang bekerja sambil mendengar rancangan MJ12, katanya setidak-tidaknya setiap malam tu dari jam 12 sampai 2 pagi tu dia nanti-nantikan segmen ini. Lazimnya kalau malam tu dia rasa sepi di tempat tugas, ada yang kerja malam, ada juga yang
bekerja ataupun pada waktu malam tak tidur sebab nak habiskan projek-projek sekolah. Seperti yang ini daripada mana ni, pendengar kita yang bernama Aisyah kata Casey sekarang ini sedang buat projek akhir tahun untuk sekolah sambil-sambil mendengar MJ12. Rasa mengantuk sejak awal tadi oleh kerana dengar MJ12. Takut pun takut, jadi segar mata ni sekarang. Nak habiskan, harap-harap boleh habis jam 2 dan terus boleh sambung tidur. Terima kasih kembali. Yang ini kiriman daripada Wan, katanya Casey selamat pagi. Selamat pagi pada anda Casey, selamat pagi Wan. Sedang mendengar rancangan MJ12 di tempat tugas saya. Saya bekerja di Jurong Island. Memang best kisah-kisah pengalaman setiap malam. Saya nak kongsi sedikit lah dekat Jurong Island. Saya bekerja dengan sebuah syarikat ni. Ada satu tandas ni, kalau malam-malam tak ada orang berani nak pergi tandas yang disebutkan ni. Walaupun tandas ni adalah tandas yang paling dekat. Ramai sanggup jalan jauh sikit untuk pergi tandas yang satu lagi ni. Kenapa agaknya orang takut? Sebab saya pun dah pernah kena dan jujurnya walaupun saya ni lelaki, saya pun tak akan masuk dalam tandas yang disebutkan ni. Melainkan kalau waktu pagi, waktu petang okey. Dia lepas pukul 7 malam, jangan masuk. Dia kirakan matahari dah terbenam, kes kronik kalau masuk. Pernah masuk dalam sedang lepas hajat besar kisi. Lampu dalam tandas tempat kerja saya ni, dia auto tau. Kalau ada orang masuk, ada pergerakan, dia akan hidup dengan sendiri. Dia akan menyala. Jadi kalau kita lazimnya buang air besar ni, kata beliau, buang air besar ataupun hajat besar ni, lazimnya kita akan memakan masa. Jadi kita pun tak bergerak lah. Mana ada orang buang hajat besar berjoget-joget dekat dalam tandas? Tidak. Jadi oleh kerana kita duduk lama tak gerak-gerak, lampu tandas tu akan mati dengan sendirinya. Jadi kalau nak hidupkan balik, kita kena bergerak dekat daerah pintu tandas. Kalau dekat dalam kubikel kita gerak-gerak, joget-joget angkat tangan pun dia tak akan detect. Jadi itu masalah tandas yang disebutkan oleh beliau. Jadi apa yang berlaku? Waktu saya sedang buang hajat besar ni, lampu mati. Bila lampu mati, saya cuba duduklah tepuk dalam tandas. Saya cuba. Alamak, lampu ni. Ketika saya duduk dalam tandas, tangan tengah tepuk ni. Tak. Macam mana ni, tak apalah. Pendengar Ria 897. Tiba-tiba ada orang sambut tepuk tangan dekat dalam tandas di kubikel sebelah. Saya terdiam tau. Terdiam seketika ni. Siapa pula yang tepuk tangan ni? Takkan ada orang Sebab tadi bila saya masuk, memang tandas tu tidak ada orang. Bila dia masuk, siapa tu? Who's there? Hello? Saya tepuk lagi. Casey. Dia tepuk juga. Saya keep it short. Walaupun tengah mengulas sakit perut ni, saya bersihkan diri. Perlahan-lahan menjenguk luar kubikel tandas. Tengok kiri kanan memang tak ada orang. Pintu tandas standard semua tutup. Memang semua auto akan tutup dengan sendiri. Kita kena tolak, dia akan buka. Cuci tangan. Tengah cuci tangan baru menyala lampu tandas. Saya jalan sampai depan pintu tandas. Tarik pintu tandas. Dah nak keluar ni, saya cuba. 3 kali saya tepuk. Casey, dia sambut Casey. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya. Jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan.
Itu dia kisah daripada teman kita bekerja di Jurong Island. Jadi tandas yang dimaksudkan tu jarang orang pergi pada waktu malam. Dan dia pun dah pernah terkena. Walaupun dia pernah gunakan tandas tu pada waktu malam, tak pernah kena. Tapi pada satu malam dia gunakan, lampu mati. Itu saya pernah pergi tandas yang lampu macam tu lah. Dia panggil lampu yang menggunakan sensor. Jadi kalau tak ada pergerakan, orang keluar masuk, lampu tu mati dengan sendirinya. Memang seram tandas macam tu. Yang hairan dia tepuk-tepuk-tepuk, dalam tandas ada orang sambut Seram. Okey saudara, kita akan berehat seketika. Akan saya kembali dengan lebih banyak lagi kisah-kisah anda di Ria 897 dalam Misteri Jam 12. Sementara saya berehat, kita akan nikmati lagu. Dan selepas ini saya harap ada yang boleh hubungi saya lah di 669-11897, 669-11897. MG12 akan kembali sebentar nanti. Selamat pagi, waktu serang di Ria 897 Misteri Jam 12, 1:13 minit pagi. Selamat pagi pada semua dan terima kasih kerana menjadikan rancangan Misteri Jam 12 sebagai teman malam anda. Dan kisah-kisah yang diketengahkan, yang anda dengar, anggaplah semua hanya sekadar hiburan. Ya, jangan terlampau taksub dan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Tadi anda telah pun nikmati lagu dari Sufyan Suhaimi dengan lagunya Terakhir. Dan sebelum itu anda telah pun nikmati lagu Memujamu. Lagu tadi iaitu nyanyian Akmal menampilkan E-Trash dari kumpulan eksklusif. Tapi sekarang dah tukar nama kumpulan AOK. Dan juga banyak lagi lagu akan saya putarkan sebentar nanti. Dan pastinya jam 2 sampai 6 petang iaitu muzik jalan terus bersama dengan kami di Ria 897 FM. Kiriman-kiriman yang saya terima tentang kawasan-kawasan, tempat-tempat yang seram. Ada juga ini daripada pendengar yang berkongsi pengalaman. Katanya, selamat pagi KC, selamat pagi. Saya tadi ada terdengar seorang pendengar berkongsi pengalaman dia menetap di Shah Alam. Saya juga adalah seorang peminat rancangan MG12 menetap di Shah Alam Section 2. Dan di kawasan rumah saya ni ada sebuah rumah teres 2 tingkat yang begitu popular. Sampaikan rumah teres ini pernah dibuat sebuah filem berkenaan dengan rumah ini. Saya duduk di kawasan ini dah pun masuk 25 tahun. Jadi pengalaman yang beliau nak ceritakan berkenaan dengan rumah yang disebutkan. Adapun ini adalah rumah dengan cerita banglo RM50. Kisahnya begini, rumah ni dah memang lama terbengkalai. Ramai yang lalu dekat rumah ni dan ada juga yang dahulunya sebelum rumah ni dibiarkan begitu saja. Ada juga yang cuba mengambil kesempatan menyewakan rumah ini dengan hanya harga sewa RM50. Tetapi bila dibuat iklan tentang rumah ni harga RM50, bila orang menelefon mereka yang menguruskan tentang sewa rumah ni, bila ditanyalah, wah kenapa murah sangat sewanya hanya RM50. Kemudian yang tukang menguruskan untuk menyewa rumah ini akan membalas dengan, itu pun tengoklah kalau awak boleh kekal dalam rumah ni untuk 2 hari. Bayangkan. Itulah jawapan yang diberikan. Jadi kalau boleh kekal dalam rumah tu untuk 2 hari, lebih dari 2 hari, sewanya RM50 diberikan kepada penyewa. Pada waktu itu tak ramai yang berani, sampaikan ada yang tinggal untuk 1 malam. Malam yang kedua mereka tinggalkan rumah tu dan tidak datang lagi. Antara perkara yang berlaku adalah di tingkat 2. Seringkali kelihatan ada kelibat wanita berambut panjang dengan berpakaian serba putih berdiri di balkoni rumah di tingkat 2, iaitu berkenaan dengan banglo RM50 ini. Dan juga banyaklah benda-benda penampakan yang lain. Ada juga yang masuk dalam kemudian tak boleh keluar. Padahal rumah ni bukan besar mana pun. Jadi itulah kisah. Mungkin KC boleh cari lebih lanjut tentang kisah banglo RM50 ni dan boleh berkongsi dengan pendengar-pendengar yang lain. Kalau KC diberi rumah ni sewa dengan RM50, adakah KC akan mengambilnya? Terutama sekali saya tengok kalau rumah tu cantik, macam banglo bersih, dijaga dengan baik,
mungkin ambil lah. Tapi kalau rumah tu pandang dari jauh macam haunted house, kasih free pun saya akan menyanyikan lagu Sampaikanlah Salam. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedegakan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Yang lain boleh cuba tembusi bilik siaran di 669-11897. Selamat pagi. Terima kasih kepada teman kita. Wah, saya dapat sijil. Sijil pengiktirafan. Katanya awarded to DJKC for Ria 897 FM. Misteri Jam 12. Kisah-kisah seram radio terbaik. Oh. Terima kasihlah buat cert ni. Walaupun setnya mungkin ada kurang sedikit dari segi desain ni, tapi saya rasa yalah, setidak-tidaknya ada juga orang beri saya set. Terima kasih kepada Fat dari Brunei Darussalam yang memberikan saya sijil pengiktirafan untuk Misteri Jam 12. Yang ini terima kasih juga pada siapa lagi yang sedang mendengar. Saya akan baca, tengoklah mana-mana boleh saya nampak ni. Terima kasih pada Sayap Berdarah. Wow, nama seram MJ12 terbaik malam ni, seram KC. Abdul Syahid, terima kasih. Arzekel Zulkarnain, terima kasih. Mami Trend, terima kasih. Ye Naim, Ikmal Harun, Muhammad Damai, Mini G, Sinichi, Azila Jrin. Kita juga ada Asma Haji Sulaiman, terima kasih kerana mendengar Misteri Jam 12. Rashani Umi, terima kasih. Alex Yusof, Muhammad Faiz, Wan Kamal Roy, Rico Malay, Harimau Berantai. Dan ini kiriman daripada pendengar kita berikut ini, saya bacakan kepada anda semua. Baik, saudara, hati-hati bila kita, ini ramai di Facebook, hati-hati bila di Facebook ni, sebab ada di antara kita tidak suka mungkin berkongsi menggunakan perkara-perkara, benda-benda yang sebenarnya, bila kita berinteraksi di media sosial. Ada yang hanya menggunakan gambar stok foto yang diambil dari Google. Ada yang menggunakan gambar artis sebagai profile picture anda. Ada yang menggunakan gambar orang lain sebagai profile picture anda. Ada yang menggunakan nama yang betul. Mungkin kalau nama anda Siti Khadijah, anda akan gunakan nama Khadijah cute girl. Macam tu. Ada yang gunakan nama langsung tak ada nama anda. Seperti contoh mungkin pokok pisang tumbang. Jadi inilah mungkin gelagat-gelagat di media sosial. Jadi ini kisah yang diceritakan ini datang daripada seorang perawat namanya Haji Sulaiman yang berkongsi kisah. Katanya, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Harap KC dapat baca kisah saya ini. Ini berkenaan dengan satu peristiwa yang melibatkan penggunaan media sosial. Dan harapan saya ni setelah mendengar kisah ini, kita lebih berhati-hati dan lebih rasa sensitif terhadap apa yang kita kongsi, kita gunakan di di ruang media sosial ini. Inilah kisah yang dikirimkan kepada saya ke alamat ria@mediacorp.com.sg, kiriman dari Haji Sulaiman. Tuan Haji, tolonglah. Anak saya dalam bilik tu. Dari tadi tak henti-henti. Saya dah tak tahu nak buat apa, Tuan Haji. Tak apa, biar saya tengok dia dulu. Izinkan saya masuk. Masuk Tuan Haji, masuk. Tolonglah Tuan Haji, saya susah hati sangat. Bismillahirrahmanirrahim.
Apa masalah kau ni? Ha? Apa masalah kau? Kenapa kau datang? Siapa suruh kau datang? Dan apa yang kau buat dekat sini? Pendengar Ria 897 FM. Kata Haji Sulaiman, bila masuk saya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya mula soal dan tanya. Dia tak indah tentang pertanyaan saya. Dia hanya terus mengerang, meraung waktu malam tu. Jadi saya mula membaca beberapa surah untuk dapatkan perhatian dia, yang saya sedang bercakap dengan dia. Saya mula baca dan baca. Saya tanya lagi soalan, saya baca lagi, saya tanya soalan, baca lagi, tanya soalan, sampaikan perhatian dia dapat saya miliki. Apa kau nak, orang tua? Apa kau nak? Aku nak tahu kenapa kau datang sini. Apa urusan kau dengan budak ni? Siapa suruh kau datang? Ha? Kau tahu tak, engkau memang tak boleh masuk dalam tubuh orang. Tempat kau bukan dekat sini. Engkau tak takut ke dengan azab neraka? Tempat aku bukan dekat sini. Tiba-tiba dia membuat satu bunyi yang juga menakutkan. Matanya dia beliakkan, kemudian dia tunjuk. Jari telunjuk menunjuk ke satu arah. Bila saya tengok, saya pandang, dia menunjuk kepada laptop yang ada di atas meja dalam bilik tersebut. Dia tunjuk dekat laptop tu sambil mata terbeliak, sambil dia mengeluarkan bunyian yang agak menyeramkan pada malam tu. Apa? Kenapa kau tunjuk tu? Apa benda tu kena mengena dengan hal ni? Sebelum aku binasakan kau, kau keluar daripada tubuh budak yang tak bersalah ni. Kau keluar sekarang. Tak bersalah. Tak bersalah. Saya suruh ibunya mengambil laptop dan serah pada saya. Saya membuka laptop tu, kemudian muka surat yang pertama laptop yang awal tadi dalam keadaan sleep adalah Facebook. Saya tanya dia lagi, bercakap dengan dia. Makhluk jin ni dia tak akan beritahu kita terus terang apa yang berlaku. Dia tak akan cakap, oh ni dia pakai gitu, dia buat ni. Tidak. Dia akan cuba cakap sesuatu dan kita harus fikirkan apa yang dimaksudkan. Akhirnya, setelah hampir 1 jam saya bercakap dengan dia, baru dapat kesan. Rupa-rupanya budak perempuan ni menggunakan gambar sebagai profile picture. Gambar ini adalah gambar milik seorang perempuan yang dah pun meninggal dunia. Dan kebetulan perempuan ni pula, dia meninggal dunia kerana dibuat orang. Kebetulan, entah benar ataupun tidak, daripada pertuturan itu yang saya dapat andaikan kisah yang berkaitan. Jadi, setiap kali dia masuk Facebook, dia akan tenung gambar profile picture-nya sendiri. Bila dia tenung, ini adalah satu penyakit ain. Pandangan mata ain, kata Haji Sulaiman. Secara tak langsung,
memang susah nak percaya. Tetapi melalui media sosial, dia turut sampuk anak gadis yang tidak bersalah. Semua punca daripada menggunakan gambar profil seorang wanita yang dah pun meninggal dunia. Jadi dah tahu. Kemudian saya kata, kau keluar. Nanti aku nasihatkan dia. Kau keluar. Degil Casey tak nak keluar. Tak nak keluar. Saya bercakap dengan dia. Terus dah tak layan. Dah tak layan, tak indahkan saya. Saya mula membaca dan terus membaca. Sampaikan dia terpekik-pekik Casey. Dia kata sakit, dia kata panas. Kemudian suara budak ni keluar. Mak, tolong mak. Mak, tolong. Mak, tolong. Ika dah baik mak. Ika dah sihat. Mak dia pun kata dengan saya, Tuan Haji, terima kasih ya, terima kasih. Saya kata pada mak dia, awak jangan percaya tipu hila jin ni. Saya baca lagi, terus dia keluar, dia pekik-pekik dan maki hamun semua jalan terus. Saya cuba berusaha. Akhirnya mungkin dia mengaku gagal. Dia tinggalkan dan terus tidak kembali. Terima kasih dan selamat tengah malam dari Tuan Haji Sulaiman, Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedegakan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Jadi pendengar Ria 897, tadi kisah daripada kiriman Haji Sulaiman berkongsi. Anda bayangkan menggunakan profil, gambar profil orang lain yang dah pun meninggal dunia. Bagaimana agaknya? Adakah anda menggunakan gambar profil milik orang? Soalannya sekarang, bagaimana? Gambar siapa yang anda gunakan ataupun gambar anda sendiri? Kalau boleh elak daripada menggunakan gambar orang lain, bukan kerana takut kena sampuk, tidak. Kerana itu adalah satu perbuatan yang tidak beretika lah. Kalau paling-paling pun letaklah gambar pokok ke, gambar gunung ke. Tapi jangan gunakan gambar orang lain sebagai profil, gambar profil anda ya. Okey, kita ke hujung talian sekarang 6691187. 11897. Terima kasih pada anda yang sedang mendengar sekarang ini rancangan Misteri Jam 12 bertemankan saya Casey di Ria 897. Ada juga pendengar-pendengar baru katanya baru mendengar rancangan MJ12 secara live dan beliau bertanya dalam studio ni ada orang ke atau Casey seorang setiap malam saya akan kendalikan MJ12 memang seorang diri, tidak ada sesiapa dalam konti ni. Mungkin nanti saya akan tunjukkan video atau gambar di dalam keadaan konti Ria bagaimana saya mengendalikan rancangan MJ12 bawah tanah seorang diri. Ada yang kata di sini, wow, kisah malam ni sungguh seram dan menarik daripada Puan Pujiah. Yang ini daripada Rina Syamil katanya, Casey, tadi Casey berkongsi tentang kisah di Shah Alam yang mana seorang berkongsi pengalaman terdengar orang beri salam. Perkara ini baru berlaku pada saya beberapa hari yang lalu. Saya sedang duduk dekat ruang tamu sambil main handphone. Jadi bila tengah duduk sorang-sorang, belum lagi nak masuk tidur, saya terdengar dengan jelas katanya di sini orang macam beri salam. Assalamualaikum. Tapi suara tu suara perempuan Casey. Tengah pegang handphone, saya dengar beri salam, saya pun jawab, Waalaikumsalam. Kemudian meremang bulu rumah. Bulu rumah saya terus meremang. Saya tengok dekat pintu, iaitu ruang tamu yang tak tutup.
tidak ada orang pun berdiri dekat depan. Mungkin agaknya rumah jiran sebelah. Saya tak tahulah. Jadi saya terus main handphone. Rasa seram tu dah reda balik. Terus sedang main lagi, dengar dengan jelas sekali lagi, dia bersuara, Casey. Suara perempuan memberi salam pada saya. Assalamualaikum. Kali ini saya bangun, tutup pintu, masuk bilik dan saya tidur. Okey, silakan 669-11897. Hello, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Casey. Hai, siapa tu? Okey, saya Hairi dari Bukit Batok. Okey, ada kisah apa, Hairi? Silakan. Saya ada kisah pasal dulu saya ke last year, saya ke Halloween. Okey, ini di mana? Di Sentosa ke? Ya, di Sentosa. Okey, Okey, saya dulu last year saya ke Sentosa. Okey, kan selalunya kalau Halloween kan diorang ada sebagai macam Pontianak dan sebagainya lah. Dan after that, satu part ni saya ingat tu, bila saya terpandang lah, saya terpandang satu bentuk ni. Saya ingat kan dia bagai macam prank, you know. After that, saya ingat tu macam prank. Then after that, bila saya tulis kehadapnya, saya renung dia macam I stay very tengok lah whether it's human or not. Then bila saya tulis ke arah kawan saya dan saya berbual dengan dia, habis saya tulis balik tempat dia. Saya tulis ke tempat tadi lah. And after that, benda tu hilang semata-mata. Sebagai macam 5 saat gitu. Ini tahun lepas lah? Tahun lepas. Jadi anda ke sana berapa ramai? Saya dengan kawan-kawan saya agak ramai, about 5 ke 6 orang gitu. Tapi yang perasan anda seorang lah? Saya seorang. Tapi saya ada bilang kawan-kawan saya. Kawan-kawan saya jangan indahkan. Tapi untuk saya firasat saya rasa macam benda tu memang betul hantu. 5 saat kan. Dan semua 5 saat. Pasal benda tu boleh hilang. Kalau gitu aja. Dan namanya pesta hantu ni, Halloween ni, memang ramai pakaian macam tu. Dia pun, wah, banyak members ni. Kalau dia keluar pun orang tak perasan mungkin ya, betul. Jadi terima kasih. Selamat pagi Banan. Kembali. Baik. Saudara, dipersilakan 669-11897. Di Singapura ni memang setiap tahun akan ada sambutan lah yang ataupun ada acara-acara yang berkaitan dengan festival awal tadi, festival seram tu, yang mana ia seringkali diadakan selain daripada di Pulau Belakang Mati. Itu nama Sentosa ni sebenarnya sebelum ni dikenali sebagai Pulau Belakang Mati. Sebabnya belakang pulau tu adalah tapak tanah perkuburan. Ya, jadi dipanggil Pulau Belakang Mati. Tapi sekarang nama lebih cantik lagi Pulau Sentosa. Sentosa lah sangat ya. 669-11897. Silakan berkongsi kisah dalam rancangan Misteri Jam 12. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Baik, saudara, kalau ingin berkongsi pengalaman, harap anda dengar telefon, bukan dengar radio. Sebab anda hubungi saya tu, saya akan bertutur dengan anda melalui telefon anda. Jadi kalau ingin berkongsi, dipersilakan 669-11897. Yang ini kiriman daripada pendengar kita. Ada kisah di Singapura, tadi dah baca. Yang ini kisah pula berlaku di Melbourne, Australia. Ini kiriman daripada Cempaka Hati ataupun namanya Kak Ram. Katanya Kak Ram aka Cempaka Hati. Casey, selamat pagi pada anda dan semua peminat rancangan Misteri Jam 12. Yang kakak tahu mendengar sekarang ini bukan saja di Singapura, malah di Malaysia, di Brunei, ya, di kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Juga kakak yang menetap di Australia ini pun mendengar rancangan Misteri Jam 12. Kata beliau, always looking forward for MJ12. Syukur Alhamdulillah kembali rancangan favourite kakak setiap malam ni. Kisah yang kakak nak ceritakan ni berlaku di rumah kakak yang pertama. Dahulu suami ni, kakak ni adalah warga Singapura yang dah pun menjadi warga Australia ataupun dah dapat kerakyatan Australia lah kata beliau. Sebelum ni suami kakak bekerja di Pulau Kismis. Dan apabila Singapura menjual Pulau Kismis kepada pihak berkuasa Australia,
Jadi siapa yang menetap di pulau itu, siapa yang bekerja di pulau itu diberikan peluang untuk menjadi rakyat Australia ataupun kembali ke Singapura. Kakak suami waktu itu mengambil kesempatan ini untuk convert dan menjadi rakyat Australia. Walau bagaimanapun, kakak tetap rakyat Singapura sebabnya keluarga, adik-beradik semua berada di Singapura. Jadi pada waktu itu daripada Pulau Kismis ni kakak pun berpindah. Pertama kali ini kakak berpindah ke Australia, the mainland di Australia ni, iaitu ingat lagi di Melbourne. Bila suami mencari sebuah rumah untuk sewa, waktu tu kami hanya mampu untuk sewa sebuah bilik kecil saja. Rumah tu besar, tapi ada satu bilik tu yang kami sewa, dan bilik ni amat istimewa. Ia tak perlu masuk melalui ruang tamu di pintu hadapan. Ia ada back room ataupun back door yang boleh digunakan untuk keluar masuk rumah. Jadi tidaklah mengganggu tuan rumah. Jadi apa yang berlaku? Dalam rumah tu, tuan rumah pula jarang ada rumah. Sebabnya rumah ni ibarat macam rumah getaway yang digunakan oleh tuan rumah pada waktu itu. Jadi lazimnya rumah ni hanya kakak dengan suami berdua saja. Kami berada di belakang rumah, iaitu sebuah bilik yang disewa oleh kakak dengan suami. Malam-malam hari tengah duduk dengan suami menonton TV, sebab dalam ruang yang kami sewa ni agak besar. Dalam ruang ni ada tempat dapur kecil, ada ruang tamu kecil dan satu tempat tidur yang mana kakak dengan suami gunakanlah untuk tidur. Jadi malam-malam hari kalau sedang duduk bercakap dengan suami, cuba merancang masa depan pada waktu itulah, agak lama dahulu, nanti akan terdengar bunyi televisyen dekat ruang tamu, the main living hall, macam ada orang buka TV dan tukar-tukar saluran. Walhal kakak dengan suami tahu rumah tu memang tak ada orang, memang kosong. Jadi kakak akan cuit-cuit suami, suami dengar, suami cuma angguk-angguk, tapi kita continue talking ataupun teruskan perbualan lah dengan suami. Dan pernah beberapa kali waktu kakak dengan suami sedang tidur, terperanjat apabila pintu yang mencantumkan bahagian belakang rumah dengan rumah utama ni digegar beberapa kali, walaupun dalam rumah tu memang tidak ada sesiapa. Macam orang dari sebelah ni gegarkan pintu sekuat hati. Kakak dengan suami sampai terbangun. Ya, suami dengan kakak cuba tenangkan diri, tapi alhamdulillah Casey, kami suami isteri mendirikan solat tanpa henti, dan mungkin kerana itulah hari demi hari gangguan berkurangan dan terus tidak ada gangguan lagi yang berlaku dalam rumah yang disewa untuk beberapa bulan sebelum kami pindah ke rumah yang baru. Sekarang ini dah lama duduk Australia, di Melbourne khususnya, dah jadi tempat macam darah daging. Tapi walau bagaimanapun, kakak memang tidak akan lupa Singapura, di mana tempat kakak dilahirkan dan juga suami dibesarkan. Terima kasih dan selamat tengah malam. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedegakan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Okey, itu dia kisah. Yang ini satu lagi kisah daripada mana ni ini daripada Wakman. Wakman kata, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Wakman nak berkongsi sesuatu. Berhati-hatilah dalam rumah. Kadang-kadang ni kita suka gantung barang seperti gantung baju, gantung tuala, gantung telekung di sudut-sudut yang mana sekali pandang macam orang sedang terapung-apung. Jadi jangan sampai macam tu. Kalau boleh elakkan daripada perkara yang disebutkan tadi, sebab benda ni suka menyerupai apa yang kita takut. Nanti kalau kita gantung telekung, ibarat macam Cik Pun sedang terapung-apung, dia akan datang Gesi. Sebab ini pernah terjadi pada anak saudara saya. Itu saja nasihat saya. Terima kasih. Terima kasih pada Wakman. Entah benar ataupun tidak, ingat rancangan MJ12 hanya sekadar hiburan saja. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya.
Hello, selamat pagi. Selamat pagi, bang. Hai, siapa tu? Assalamualaikum, bang. Selamat pagi. Siapa tu? Ini Din. Ada kisah apa, Din? Silakan. Okey. Ini saya nak ceritakan tentang waktu saya honeymoon dulu di Lake Toba. Di mana? Lake Toba. Oh, Lake Toba. Okey. Jadi dorang punya chalet tu semua jauh daripada tempat saya. Jadi dia punya tour guide tu cakap okeylah, saya dengan lagi satu tu tidur jauh daripada tempat makan, tempat apa. Jadi saya pun tak kisahlah. Okey. Jadi waktu saya tidur tu dalam pukul 12:01 gitu, ada perempuan masuk. Jadi buntut. Macam jadi bagi saya tu, saya ingat ini pembersih rumah. Jadi saya pun alamak tak sampai hati. Saya pun bangun. Saya cakap, makcik, ini air, ini makan saya dah beli. Ini dah main sport. Dia cuma senyum aja. Jadi waktu saya perhatikan juga, dia masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Jadi waktu neighbor saya tu, jiran saya tu, dia pun honeymoon juga. Jadi dia pun ketuk pintu saya. Dia cakap, bang, boleh tumpang bilik tak? Dia cakap, apa salah pula? Dia cakap, kita kan lagi honeymoon. Dia cakap, tapi barangkali orang rumah saya pernah tidur. Okeylah, tak apalah. Masuklah, dia cakap. Jadi saya dengan suami dia tidur bawah, diorang tidur atas. Yang perempuan-perempuan tu tidur atas lah. Jadi saya cakap, perhatilah. Saya pun diamlah, saya tak kisah kan. Waktu suami dia dah tidur, saya perhatikan ni perempuan. Saya cakap, kenapa ya jam pagi-pagi macam gini diorang masuk. Dia cakap, dia rajinlah betul. Saya cakap, waktu saya bersihkan kasih makan tu, dia cakap dia senyum aja. Dia cuci baju, dia cakap apa. Jadi apabila besoknya, saya tergerak hati nak tanya tour guide saya. Bang, dia daripada Minang. Dia cakap, bang, saya perasan semalam tu, saya cakap, kenapa diorang pekerja diorang tu selalunya pukul 1 lebih, pukul 2, kenapa diorang masuk rumah sedangkan kita lagi honeymoon. Jadi abang tu pun diam. Awak nampak? Dekat saya nampak. Saya dia cakap, sebenarnya ini tempat mama saya angker lagi. Dia cakap, yang boleh tinggal tempat situ cuma awak aja seorang. Jadi saya cakap, kenapa pula? Jadi saya cakap, kenapa abang letak saya tempat situ yang tempat yang berhantu? Saya cakap dalam hati saya kan. Kalau orang lain memang dah pingsan, dia cakap dah ramai. Semua masuk, kena rasuk, pingsan, habis mana bomo datang. Tapi awak nampak betul. Saya cakap betul. Saya cakap dia berponcut, rambut, lepas tu dia cuci, dia angkat baju-baju semua, gitu keluar. Tapi pukul 3 tu saya bangun balik. Saya tanya dia, makcik dah makan belum? Dia senyum aja. Jadi apabila saya tanya dia, saya cakap, makcik makanlah dulu sebelum makcik balik. Saya cakap, inilah duit saya kasih. Saya cakap, ini tak salah saya berapalah saya kasih. Saya cakap, makcik, inilah duit, ambil lah. Saya cakap. Dia pun tak ambil. Jadi tour guide saya cakap, kalau saya letak orang lain memang dah habis. Saya cakap, cuma awak aja yang boleh. Saya cakap, apa sama saya boleh saya? Pasal dia cakap, awak adalah yang ada. Saya cakap, ada apa? Saya cakap, awak aja yang berani. Dia cakap, saya berani.
Dia cakap memang betul awak berani. Dia cakap awak orang Jawa. Saya cakap memang betul saya orang Jawa. Saya cakap awak asal mana? Saya cakap saya asal Semarang. Jadi saya cakap yelah memang betul. Tapi saya tawakal aja lah. Betul. Itulah. Tapi awak nampak muka tak? Saya cakap muka dia cantik, bersih. Pakai kebaya untuk rambut. Saya cakap tapi waktu besoknya saya tanya jiran saya, apa yang awak nampak kat bilik awak? Kenapa sampai awak sampai masuk bilik saya? Dia cakap kat tempat bilik saya tu ada orang kat atas tu, ada orang tengok saya. Dia cakap betul tak betul? Dia cakap betul. Saya cakap okey lah. Saya cakap dah tak apalah. Jadi besoknya saya nak minta tukar bilik lah. Pasal diorang jauh. Satu padang tau. Kan? Tempat yang ramai-ramai itu kan. Pasal kita tua campur honeymoon kan. Jadi saya cakap tak apalah. Kalau gitu kita campur tak. Dia cakap jangan. Yang jiran boleh tapi awak tinggal sini. Cakap saya tinggal sini lagi. Saya cakap mana boleh bang. Saya cakap nanti apa-apa terjadi dengan isteri saya macam mana? Saya cakap kan tak, awak aja boleh. Dia saya tawakal lah. Saya cakap alamak, itulah pengalaman saya. Ini berlaku di anda katakan tadi Lake Toba Lake Toba, Medan. Siapa yang datang? Medan Lake Toba. Sebelum naik bas pagi lah. Berapa lama duduk sana tu? Saya 2 hari je. Kalau di sana ada anda kunjungi tempat-tempat yang seram ke? Memang dia cakap uncle. Tapi kalau di Jawa Tengah tu memang saya pernah lah. Waktu arwah bapak saya tu kan dia cakap jangan tengok belakang. Saya cakap apa salah pula? Kenapa? Dia cakap jangan tengok belakang. Sampai rumah, duit dia tu, duit arwah bapak saya, tinggal duit lama. Duit hilang semua dah baru. Dah hilang. Lagi sekali tu saya naik basikal. Saya jalan sesat kat kubur. Padahal tu kubur tu sebelah sungai. Rumah abang saya tu sebelah sungai. Saya cakap kat kubur. Jadi saya duduk atas kubur. Dia cakap alamak terpaksa tidur. Waktu tu saya tu darjah 2. Dia cakap alamak macam mana ni? Saya dah mati. Dan lagi ponakan saya lah anak saudara saya datang. Om, kenapa om pulang? Dia cakap apa sama saya nak pulang? Cakap saya dah sesat kat sini. Kenapa om? Dia tak cakap apa-apa. Cuma dah sampai rumah dia cakap om, macam mana om boleh sampai ke kubur? Om tak tahu. Saya cakap om tak tahu. Kubur tu sebelah sungai. Jauh. Inilah pengalaman saya lah. Dengan lagi satu yang itulah isteri saya yang mengandung anak pertama tu kan. Jadi saya nampak betul-betul lah kat Bukit Batok. Dekat bawah blok saya nampak satu orang perempuan baju putih panjang. Jadi saya punya hati ni fikir alamak dia tak ada duit tambang. Jadi saya fikir ambil lah $20 saya dah standbykan dekat kursi saya. Waktu saya pergi depan tu saya fikir mana perempuan tu? Tak ada. Saya cakap takkan perempuan rambut sampai ke lantai. Saya cakap macam mana rambut boleh sampai ke lantai? Jadi saya tak berani balik. Saya terus balik rumah mak saya Bukit Panjang. Ini satu. Habis lagi tu kat Tasik. Diorang cakap kat situ-situ ada orang lah apa yang tukang sapu-sapu tau Bangla jumpa saya. Saya tidur sana seorang saya tidur. Pukul 3 lebih saya dengar orang berbual. Jadi saya ingat orang pancing. Saya keluar, saya tengok tak ada satu. Lepas tu saya tengok ke atas kat bukit-bukit tu ada orang joget-joget. Ini benar. Saya tak bohong. Sampai saya cakap dengan kawan saya, jangan sekali-sekali pancing seorang-seorang. Nak pancing biar 2 orang, 3 orang. Biar berteman.
Saya pesan kawan saya Nazri semua seramai. Baik berat Cina pun cakap jangan. Cakap biar berteman. Habis kau seorang-seorang tidur asal boleh. Kau jangan samakan aku dengan diorang. Cakap niat aku ni baik. Aku niat nak menolong. Cuma aku nak tanya nama dia siapa. Barangkali aku sedekahkan dia ke Fatihah ke, balik ke dalam yang benar. Itu aja. Biar diterima oleh Allah. Itu aja saja. Alamak Din, sampai gini ke kau? Dia cakap, betul. Dia cakap itu je lah. Pasal mereka ni dah bikin jahat zaman dulu barangkali. Dah beratus tahun. Allah tak terima. Kita sedekahkan Fatihah, bikinkan tahlil, minta nama dia yang benar. Ini yang sah doanya. Bukan kita nak bikin nombor ni semua. Ini tak baik bang. Ambil nama dia, sedekahkan Fatihah, bikinkan tahlil. Ya Allah ya Tuhanku, terimalah dia. Balik ke jalan yang benar. Ini yang sepatutnya. Bukanlah kita ambil dia minta nombor lah ini. Ini dah syirik. Ini yang sepatutnya. Wak Ima kita jumpa siapa sekalipun, macam cerita serempak apa, waktu saya tinggal Kampung Cantik lagi. Saya nampak apa tu, nenek. Nenek tua. Saya lagi mancing seorang-seorang. Bikin apa? Saya cakap saya tangkap ikan, kaya gebam. Nenek tinggal mana? Nenek tinggal seberang. Tak sampai 2 minit. Saya pusing, saya tengok dia dah tak seberang sana. Datang pakcik saya cakap, kenapa kau tak mau ambil dia punya tongkat? Saya cakap apa? Kalau saya ambil dia tongkat, macam mana nak jalan? Saya macam-macam bang, nampak bang. Saya memang asal daripada Kampung Cantik. Barangkali kalau Abang Kisi tahu, Kampung Cantik baru. Siapa tak kenal? Kampung Cantik. Siapa yang tak kenal? Dekat Pakai Putih tu. Betul. Sebelah apa tu, Swiss Club, atasnya Race Course. Betul? Siapa yang tak kenal? Inilah pengalaman saya. Terima kasih. Patutnya kita ambil nama yang baik. Kita sedekahkan Fatihah. Itu yang bagus. Betul-betul. Bagi dia Allah terima dia punya roh. Itu yang sebaik-baiknya. Janganlah kita ambil bikin nombor. Ini tak. Okey. Okey bang. Terima kasih ya. Selamat pagi. Okey bang. Selamat pagi. Itu dia kisah dalam Misteri Jam 12. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya. Jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedegakan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Saudara pendengar Ria 897. Saya nak berkongsi kisah seterusnya ini. Ini adalah satu peristiwa yang diketengahkan oleh seorang pendengar. Ingat, setiap kisah yang anda dengar dalam rancangan Misteri Jam 12, benar ataupun tidak, anggaplah semua hanya sekadar hiburan. Yang ini daripada pendengar kita. Saya pernah, ini bukan di sini tapi di seberang. Saya tak nak bilang seberang mana. Seberang Malaysia ke, seberang Indonesia ke, seberang Brunei ke, Australia ke. Tapi kata beliau, saya pernah berminat sebenarnya nak jadi seorang penyanyi satu ketika dahulu. Dan saya pernah mencari seorang guru vokal untuk mengajar saya menyanyi.
Jadi pada mulanya guru vokal ni nampak macam okey lah. Dia ada pengalaman dan cara dia mengajar tu pun macam guru-guru vokal yang lain lah. Jadi dipendekkan cerita, setelah lebih kurang datang dalam 5-6 sesi latihan vokal dengan guru vokal ni, bila semua dah pulang, dia pernah bertanya pada saya. Katanya nak tak belajar nyanyian vokal lebih dalam lagi dan jadikan suara lebih sedap. Jadi saya tanya pada dia, macam mana? Tapi nak kena setuju dulu lah. Ini bukan cara yang biasa dilakukan orang. Ini adalah cara-cara yang lain, yang alternatif. Jadi saya pun rasa macam nak tahu dan saya tanya lagi, tapi betul ke suara lepas ni lebih sedap? Katanya ini adalah rahsia, tak semua orang saya akan hampiri dan saya akan sarankan untuk mendapatkan khidmat alternatif bagi menaikkan mutu suara. Jadi okeylah, saya pun kata okey dan dipendekkan cerita, rupa-rupanya dia bawa saya jumpa dengan seorang bomoh. Kata beliau, bomoh ni dah pun bantu beberapa orang artis untuk menjaga suara. Kata orang, saya pun tak percayalah. Saya pun tak nak tanya kenapa, siapa dan sebagainya. Tapi apa yang berlaku, bomoh ni memberi saya sejenis minuman. Minuman ini bukan macam air, dia adalah sejenis minyak. Saya harus minum minyak ni sampai habis. Tapi bukan setiap hari. Ada waktu-waktu tertentu hanya ketika bulan mengambang. Dan ada juga makanan-makanan yang saya pantang tak boleh makan. Kata beliau di sini. Jadi saya kena ikut pantang ni. Selama minyak ni masih ada, selama itulah pantang harus saya patuhi. Selepas itu, dah boleh teruskan kehidupan seperti biasa. Pendengar Misteri Jam 12. Pada mulanya semangat. Ya, nak cuba buat untuk beberapa sekian waktu, okey. Sampaikan pada satu tahap saya dah tak boleh tahan. Kerana ritual ni memakan masa. Ritual ini menghalang saya daripada makan makanan tertentu. Sampaikan saya terpaksa batalkan ritual. Dan akhirnya, katanya di sini, Casey percaya ataupun tidak, suara saya dulu macam suara biasa. Bila bercakap, bertutur macam suara orang biasa. Tapi bila saya langgar pantang, saya jumpa balik dengan tukang ubat ni. Dia kata dia tak boleh tolong sebab saya degil dan saya langgar pantang. Sekarang suara saya besar dan serak garau. Ini adalah satu suara yang mana saya tak nak. Tetapi saya dah miliki suara yang besar, serak dan garau. Dan saya langsung tak boleh menyanyi. Setiap kali saya cuba menyanyi, saya akan terbatuk-batuk tanpa henti. Saya cuba lagi menyanyi, saya akan batuk-batuk-batuk. Kadang-kadang melirit batuk saya untuk beberapa minit. Dah jumpa doktor periksa kerongkong saya, periksa tekak saya, tidak ada apa-apa penyakit. Doktor pun rasa pelik. Macam mana suara saya boleh jadi macam garau dan serak-serak. Sampai sekarang kisi keadaan saya. Menyesal saya mengambil kononnya rawatan alternatif, khususnya untuk menambah mutu pada suara saya. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedegakan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Baik saudara, saya akan undurkan diri. Saya akan jumpa anda esok. Terima kasih pada semua pendengar-pendengar yang sedang mendengar sekarang ini. Dan tadi kisah yang terakhir itu menarik. Dia pergi jumpa guru vokal, latih vokal. Kemudian guru vokal sarankan, nak suara sedap, ni ada satu cara baik. Sekarang tengok. Suaranya garau, serak. Dan bila setiap kali dia cuba menyanyi, dia akan terbatuk-batuk tanpa henti. Apa nak buat? Dah salah jalan, harap-harap dapatlah, kalau benar-benar kisah ini berlaku, harap dapatlah rawatan
yang boleh membantu kembalikan suara anda. Terima kasih. Jumpa anda esok ataupun sebentar nanti. Dah pun masuk hari Jumaat. Wow. Hari Jumaat dah sampai.